menerangkan tentang kertas 2. Kertas 2 itu bahagian B. Bahagian B iaitu soalan pemahaman. Baik, untuk bahagian B, markah yang diperuntukkan ialah 35 markah. Cadangan masa 60 minit. Sejam lah. Okey. Seterusnya bahagian Bahasa Melayu kertas 2 untuk secara keseluruhannya, selain pemahaman bahagian B, kamu akan menjawab bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa, iaitu morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan peribahasa. Okey, ini bahagian tata bahasa. Kemudian bahagian B, pemahaman, ada 3 soalan. Okay, tapi yang berkait dengan pemahaman hari ini yang cikgu nak terang ialah soalan 6 dan soalan 7, iaitu berdasarkan petikan umum dan petikan sastra. Kalau bahagian C hanya satu saja, iaitu soalan rumusan. Jadi yang hari ini ialah soalan 6 dan soalan 7. Okey, pemahaman bahagian soalan 6 dan soalan 7. Jumlah markah untuk kedua-dua bahagian ini ialah 25 markah. Okey, yang ni tak termasuk novel. Cuma cikgu novel soalan 8. Jadi cikgu akan terangkan soalan petikan umum dan petikan sastra saja. Kedua-duanya 25 markah. Jadi dari segi pembahagian soalan tu bergantung kepada penggubah soalan. Dia nak letak bahagian ni berapa bahagian soalan 6 berapa markah, soalan 7 berapa markah. Yang tu terpulang pada penggubah soalan. Pastinya jumlah kedua-duanya mesti 25 markah. Okey, dari segi kedua-dua soalan 6 dan 7 ni ada persamaan dari segi bentuk soalan, ciri-ciri soalannya. Okey, untuk soalan pemahaman soalan 6 dan 7 boleh diberi sehingga 4 soalan. Mungkin soalan yang pertama ialah soalan maksud kata ataupun rangkai kata. Okay, maksud kata. Kamu perlu memberi maksud yang sinonim lah. Okay. Baik, yang maksud kata ini iaitu pengertian kata ataupun frasa. Caranya kamu boleh gantikan, kamu lihat dalam ayat tersebut, perkataan itu berada di mana. Berada di mana, kemudian kamu boleh ganti yang sinonim, letak pada konteks ayat tersebut. Kalau bila kamu baca tu maksud dia sama macam frasa yang diberi, jadi itulah maksud yang dikendaki. Okay, untuk yang soalan kedua, soalan beza banding semua bahan. Okay, dia akan tanya apa yang ada pada semua bahan yang diberi. Kalau ada 2, kamu kena lihat kedua-dua bahan. Apa yang ada, apa yang persamaannya. Ataupun apa yang ada pada semua bahan. Kalau berbeza, dia boleh tanya pula apa perbezaan. Okay, yang ni maksudnya pemindahan maklumat, iaitu jawapan dalam teks, JDT. Cikgu ringkaskan JDT lah, jawapan dalam teks. Kamu kena cari dalam bahan-bahan yang diberi. Okay, yang ketiga ialah soalan kebat. Soalan kebat pemikiran kritis. Okay, yang ni jawapan tiada dalam petikan. Okay, dan yang keempat, soalan kebat juga, iaitu soalan penyelesaian masalah. Jadi untuk pengetahuan kamu, mulai tahun ini KSSM memang banyak soalan kebat lah. Peningkatan peratus soalan kebat tu amat tinggi. Sebab dalam novel pun ada soalan kebat, dalam pemahaman pada soalan kebat, kan? Semua bahagian ada soalan kebat lah. Okay, jadi yang soalan 3 dan 4 ni pendapat kamu sendiri. Okay. Faham tak ni? Faham. Okay. Baik, pemahaman panjang petikan. Panjang petikan yang diberi itu
Tak kiralah berapa bahan yang kamu dapat, panjang petikan ataupun bahan mesti antara 120 hingga 140 patah perkataan saja. Kemudian semua bahan mesti berdasarkan tema yang sama. Jadi untuk seperti yang cikgu dah terang sebelum ni pun, cikgu terang pun minggu lepas, rumusan pun mesti berdasarkan tema yang kamu belajar, ada 18. Jadi semua bahan yang diberi mesti tema yang sama. Okey, untuk soalan 6, petikan umum, mungkin diberi lebih daripada satu bahan, seperti yang cikgu beritahu tadi, 2 atau 3 bahan lah. Paling banyak pun 3 lah rasanya. Okey. Kemudian bahan boleh terdiri daripada pelbagai bentuk format, format berita ke, rencana, mungkin dalam bentuk jadual, macam-macam kemungkinan lah. Maksudnya di sini diberi dalam pelbagai bentuk dan juga daripada pelbagai sumber. Sumber petikan tu diambil dari majalah ataupun internet ataupun ensiklopedia dan lain-lain. Okey. Manakala untuk soalan 7, petikan sastra, yang menariknya ialah kamu tidak akan dapat soalan elemen sastra. Apa elemen sastra? Iaitu tema, kan? Tema persoalan tu tak akan ditanya. Yang kamu belajar antologi, contohnya apa? Puisi kan? Puisi sajak ke, syair ke, pantun, gurindam, seloka tu, cikgu akan ajar kamu lah. Tapi dalam soalan pemahaman ni tak akan keluar, dia tak akan tanya apakah nilai yang terdapat dalam petikan. Faham tak? Apakah latar masyarakat? Semua tu tak ada yang tu. Kalau keluar tu pelik lah, mungkin guru tu tersilap buat ke apa. Tapi memang formatnya begini, tiada soalan elemen sastra. Bahan mesti berasaskan unsur karya kreatif sama ada daripada antologi yang kamu pelajari di tingkatan 4, iaitu Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, ataupun yang di tingkatan 5 tu, Sejadah Rindu. Ataupun boleh juga diambil daripada sumber yang lain. Sumber lain ni maksudnya teks-teks sastra Komsas yang sebelum teks sekarang ni. Okay? Sebelum teks sekarang ni dah ada 2-3 teks dah yang kita guna. Jadi kemungkinan boleh diambil dari situlah. Ataupun sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain ni termasuklah. Bebaslah. Mungkin dia boleh ambil daripada Dewan Sastra, Dewan Masyarakat, Dewan Siswa dan sebagainya. Pelita bahasa ke. Maksudnya sumber soalan tu dia boleh pelbagai. Jadi kamu jangan terkejut tengok, apa ni tak belajar, cikgu tak ajar pun. Cikgu ni teruk lah tak ajar. Sebenarnya memang soalan tu boleh diambil daripada mana-mana sumber pun yang kamu tak belajar. Faham tak? Jadi kena yang ni yang cikgu nak terang, kamu kena tahu. Jangan kata apa ni cikgu kami tak belajar. Okey, bahan mestilah pelbagai. Mungkin dia ambil cerpen. Untuk soalan 7 ni, kalau ada 3 bahan contohnya, satu dia ambil cerpen, satu ambil sajak, kemudian dia boleh ambil drama, petikan drama, ataupun lain-lain lah. Apa lagi? Teks bahasa berirama ke apalah dan sebagainya. Itu semua boleh ditanya. Okey, faham tak? Jelas tak? Jelas. Okey. Okey, baik, kita tengok soalan. Okey, untuk soalan 6, petikan umum. Mungkin kamu pelik, kenapa tunjuk soalan dulu cikgu? Kan? Kenapa tak tunjuk teks kan? Betul tak? Tiba-tiba nampak soalan je. Okey, agak-agak kenapa cikgu letak soalan dulu kat sini? Baca soalan dulu, lepas tu baru senang nak
prefer petikan. Cari petikan kan, nak cari betul. Sebab kamu akan dapat banyak bahan. Kalau kamu baca bahan, dulu baca bahan 1, baca bahan 2 kan. Ada 3 bahan, baca bahan 3. Soalan tak tahu lagi. Nanti kamu dah buang masa lah di sini. Jadi kita kena bijak. Kita masa tu kita nak pengurusan masa tu kena bijak. Jadi kita tengok soalan dulu. Kita tengok soalan dulu baru kita terus pergi pada jawapan. Okey. Berdasarkan bahan 2. Berikan maksud cukup penting. Okey, berdasarkan bahan 2. Jadi kita akan tengok bahan 2 lah. Bahan 2 ke? Okey, bahan 2 cukup penting. Mana perkataan tu, jadi kita akan tengok di sini. Senang kita nak nampak sebab dia akan letak dalam huruf italic. Huruf yang sengit ni. Okay, jadi kita baca sajalah. Kalau nak baca di atas pun boleh. Okay, pada hari ini aktiviti permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah dan ketiadaan alat serta bahan yang berkaitan. Dalam konteks penghasilan produk pengajaran dan pembelajaran inovasi, permainan bahasa ini sebenarnya cukup penting jika kita mengambil kira murid yang lambat menerima pengajaran dan pembelajaran bahasa di kelas. Okay, jadi kita nampak di sini perkataan cukup penting. Jadi kamu catat dulu cukup penting ni. Sekejap lagi cikgu tanya maksud cukup penting. Okey? Dapat? Ataupun siapa yang dah ada jawapan boleh cuba? Cukup penting maksudnya kamu kena sangat bermakna. Penting tu bermakna. Amat perlu. Amat perlu. Okey, lagi? Tak apa, kita simpan dulu. Yang ni 2 markah. Tapi nanti jawapan kamu mesti dalam ayat yang lengkap. Okey, kita lihat dulu. Nombor 2. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan. Okey, yang ni tadi saya kata nombor 2, dia akan tanya banding beza. Banding beza, samaan dan perbezaan. Bagi kalau 2 bahan, dia akan tanya daripada kedua-dua bahan. Kalau ada 3, dia akan tanya 3 lah. Okey, persamaan dan perbezaan faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam kelas. Okey, soalan ketiga ialah soalan kebat. Pada pendapat anda, apakah faedah aktiviti-aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pembelajaran abad ke-21? Faedah kepada murid. Apa faedahnya? Kaedah pembelajaran abad ke-21 ni kepada murid. Okey, yang ni 3 markah. Kemudian yang keempat, kumpulan anda diminta menyiapkan. Okey, soalan 4 ni lebih kepada penyelesaian masalah. Dia akan bagi satu situasi dan kemudian kamu kena selesaikan masalah tersebut. Okey, contohnya sini kumpulan anda diminta menyiapkan tugasan oleh guru anda dengan menggunakan teknik permainan bahasa pada masa yang ditetapkan. Namun tugasan tersebut tidak berjaya diselesaikan. Sekiranya kumpulan anda diberikan peluang kedua untuk menyiapkan tugasan yang sama dalam masa yang ditetapkan, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. Okay, yang ni penyelesaian masalah. Okay, ni soalan 6 tadi.
Okey, baca bahan satu. Kamu baca dan kamu kenal pasti soalan 2 tadi apa? Banding beza kan? Apakah persamaan? Kamu baca, kamu catat dulu. Persamaan faktor antara bahan 1 dan bahan 2. Faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam kelas. Dapat dari mana? Tu teknik ini kurang popular dalam kalangan guru kerana bilangan pelajar yang ramai dalam sebuah kelas Okey. yang terhad. Dan ruang bilik darjah yang terhad. Okey, kamu dah jumpa. Kita lihat pula bahan 2. Bahan 2. Cari juga faktor yang tersama juga menyebabkan kaedah pembelajaran abad ke-21 ni kurang dipraktikkan. Tiada ruang di dalam bilik darjah dan ketiadaan alat serta bahan yang berkaitan. Ya. Okey, bagus kamu jumpa situ ada yang sama daripada kedua-dua bahan. Yang samanya iaitu tiada ruang di dalam bilik darjah. Okey, bahan satu tadi kata ruang yang apa? Tidak mencukupi kan. Ya. Kemudian bahan satu tadi ketiadaan alat serta bahan ni berbeza. Sama juga dengan bahan satu tadi, yang berbezanya ada satu isi yang berbeza. Okey, cara nak tulisnya kamu nyatakan bagi merujuk bahan satu dan bahan dua, persamaan faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan dalam kelas ialah ruang bilik darjah yang terhad. Kan, yang ni yang sama. Dua-dua bahan beritahu perkara yang sama. Okey, manakala kalau kita nak tunjuk perbezaan, kita kena nyatakan guna kata hubung manakala perbezaan faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam kelas ialah bahan satu menyatakan yang berbeza tadi. Bahan satu beritahu apa? Menyatakan bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas. Kemudian dalam bahan dua yang menyatakan tadi, yang dinyatakan ialah ketiadaan alat serta bahan yang berkaitan. Jadi kamu kena jelaskan apabila menulis jawapan tu, kamu kena nyatakan dengan jelaslah bahan satu apa yang dinyatakan dalam bahan satu dan bahan dua apa pula. Yang ni untuk perbezaan. Kalau yang persamaan ni kita boleh sekalikan je lah. Okay, macam ni. Okey, untuk jawapan nombor 1 tadi, kamu kena ambil ayat dalam soalan tu berdasarkan bahan 2. Kamu kena nyatakanlah dengan jelas. Berdasarkan bahan 2, maksud cukup penting ialah agak mustahak. Penting ni mustahak. Ada maksud lain ke? Penting kalau cikgu rujuk dalam, kamu kalau ni boleh boleh download ni Kamus Pro ni, aplikasi dalam phone ni, Kamus Pro. Kamus Pro ni dia ikut tata bahasa dewan lah. Penting maksudnya sangat berharga, mustahak. Okey. Okey. Ayat jawapan kamu mesti dalam ayat yang penuh. Soalan 3. Pada pendapat anda, apakah faedah kaedah pembelajaran abad ke-21 kepada murid? Seorang satu bagi jawapan. Murid lebih mudah memahami Okey, lebih mudah memahami apa tajuk yang diajar oleh guru kan. Lagi? Saja lain? murid tidak mudah bosan ataupun menyerah kalah. Berasa seronok dan tidak mudah bosan. Okey, boleh. Apa lagi? Tapi apabila menjawab soalan pendapat ni, kamu kena tengok juga jumlah markah tadi 3 markah untuk soalan 3. Jadi sekurang-kurangnya kamu berikan 3 jawapan.
Dia tak perlu hurai. Okay, kita tengok contoh jawapan di sini. Pada pendapat saya, faedah-faedah kaedah pembelajaran abad ke-21 kepada murid. Okey, ayat ni kena lengkap. Ayat ni kena lengkap. Jangan kamu terus saja murid dapat terus jawapan. Itu sebenarnya dikira tak gramatis ni. Markah bahasa boleh dipotong kat situ. Jadi cikgu galakkan kamu jawab dalam ayat lengkap. Bukan galak, mestilah kamu mesti jawab dalam ayat lengkap dan ambil daripada soalan tu. Kalau tanya pada pendapat anda, kamu jawablah pada pendapat saya. Kemudian salin balik apa yang dia tanya tu. Dia tanya faedah kaedah pembelajaran abad ke-21 kepada murid. Dan kemudian jawablah, ialah. Okay, jawapan kamu murid dapat. Dia tanya kepada murid. Jadi murid dapat mewujudkan semangat kerjasama, menyerlahkan bakat kepimpinan, murid, tambahlah. Kadang-kadang fokus dia tu, kalau kamu tertinggal, kadang-kadang jawapan dia tak terima. Faham tak? Dia nak kepada murid, jadi kamu kena ulang balik kepada murid, iaitu murid dapat. Murid dapat. Kamu cerita balik murid dapat. Kemudian yang keduanya menyalahkan bakat kepimpinan murid. Okay, dan murid lebih berkeyakinan dalam pembelajaran dan ketika berkomunikasi. Ataupun jawapan-jawapan kamu yang lain, kalau kamu rasa nak tambah lagi, apa tadi yang Iqmal bagi tadi, murid lebih faham tentang tajuk pelajaran, murid rasa seronok dan tidak bosan belajar. Okay, boleh tambah lah. Kalau kamu tak yakin jawapan kamu tu diterima, tulis banyak-banyak di sini. Tak payah hurai, cuma berikan berikan jawapan-jawapannya saja, idea-idea utamanya saja. Okay, faham tak? Okay, soalan 4, sekiranya kumpulan saya, yang ni soalan penyelesaian masalah. Kamu kena ambil juga soalan, kepala soalan tu letak untuk jawapan kamu di hadapan. Sekiranya kumpulan saya, sebab dia tanya kumpulan anda, sekiranya kumpulan saya diberikan peluang kedua untuk menyiapkan tugasan yang sama dalam masa yang ditetapkan, langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. Apa langkah-langkahnya? Jadi cara kamu nak selesaikan tu macam mana? Cikgu bagi cadangan jawapan di sini. Di sini adalah okey. Kami akan memilih seorang ketua. Mungkin masa yang pertama tu tak ada ketua. Kami akan memilih seorang ketua untuk mengendalikan kumpulan. Okey, kemudian manakala dan saya tertinggal kat sini dan semua ahli perlulah mendengar, tertinggal di mendengar cadangan daripada ketua. Seterusnya, ketua yang telah dipilih perlulah mengagihkan tugasan dalam permainan bahasa tersebut kepada setiap ahli supaya dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Yang pertama pilih ketua, yang kedua ketua akan mengendalikan kumpulan. Okey, yang ketiga, orang lain mendengar cadangan ketua. Yang keempat, ketua mengagihkan tugasan. Okey. Kira bagi 1 point je lah. Kena ada macam ada 4 lah. Kami akan memilih ketua. Okey. Ahli lain mendengar arahan ketua, mendengar dan mengikut semua arahan ketua supaya tugasan dapat diselesaikan. Ketua akan membahagikan tugasan kepada ahli kumpulan. Jadi apa lagi? Setiap kumpulan berusaha memainkan peranan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Ataupun saling bekerjasama. Setiap ahli kumpulan bekerjasama dan menepati masa tugasan. Sama juga macam ni 3 markah kan, kamu beri 3 faedah. Kalau yang ni 4 markah, kamu berikan 4 langkah tu, langkah-langkah yang kamu boleh buat untuk menyelesaikan masalah.
Okey, menyelesaikan tugasan. Okey, boleh? Okey, soalan 7 pula, petikan sastra. Petikan sastra sama juga, dia boleh keluar 3 soalan ke ataupun 4 soalan ke, bergantung kepada kesesuaian penggubah soalan dan juga peruntukan markah juga tak tetap. Kemungkinan boleh jadi kurang daripada yang ni. Tapi soalan 6 dan soalan 7 tu mestilah 25 markah. Okey, jumlahnya mesti 25 markah. Okey, berdasarkan bahan 1, berikan maksud menjaga adab. Sama juga dia punya pattern soalan tu, dia punya ciri soalan bentuk tu sama. Dia tanya maksud. Okey, menjaga adab, kita tengok bahan 1, menjaga adab. Menjaga adab di sini diberikan sajak rintihan bumi. Usia aku semakin lanjut, kalau aku terbujur, adakah yang ingin menjagaku? Aku semakin tua, sudah terlalu uzur, aku memelihara anak-anakku manusia. Setiap hari aku berdoa agar anak-anakku menjaga adab. Aku banyak kali menegur, tetapi mereka tidak juga berubah. Okey, jadi apa maksud menjaga adab di sini? Okay, menjaga adab. Okay, soalan 7 ni nanti cikgu nak kamu jawab dalam buku ataupun dalam buku lah saya rasa, supaya tak hilang. Nanti jika kita dah boleh bersemuka, nanti cikgu boleh semak lah. Dalam kertas pun tak apalah, nanti kamu letaklah dalam buku. Okay, berdasar soalan 2, berdasarkan semua bahan, nyatakan kesan-kesan kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia. Okay, jadi kita tengok balik semua bahan. Bahan 1, apa kesan, soalannya apa? Kesan-kesan kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia. Boleh menyebabkan bencana alam. Okey, kita sambung tengok. Kita tengok apa ada punya ni. Aku banyak kali menegur tetapi mereka tidak juga berubah. Aku hanya mampu menangis sehingga banjir. Jadi apa? Kalau kita musnahkan alam, kesan manusia memusnahkan alam, kesan yang pertama ialah banjir. Nampak jelas kat sini apa? Banjir. Akan berlaku. Kalau kita kata boleh menyebabkan bencana alam, cikgu kata kita kena tengok daripada bahan ni lah. okay. Bencana alam tu tengok dulu, tengok mungkin ada kat bahan lain. Kita tengok bahan 1 ni dulu. Kita nampak di sini banjir kan. Kamu boleh tandakan ataupun kamu tandalah nanti highlight ke apa dalam semasa menjawab soalan tu. Baik, kita seterusnya kita tengok semula bahan 2. Okay, bahan 2 diberi petikan cerpen lambaian malar hijau. Okay, ni saya kata antologi yang dahulu, antologi anak laut. Okay, dalam ni, demi malar hijau yang kamu cintai, kamu perlu belajar. Hutan ini memerlukan kamu. Apa maksud malar? Tetap. Demi hijau, malar hijau ni tetap ataupun terus menerus. Okay, malar ni maksudnya tak berubah lah. Kehijauan tu terpelihara lah. Demi malar hijau yang kamu cintai, kamu perlu belajar. Hutan ini memerlukan kamu. Apa maksud cikgu? Tidakkah kamu tahu bahawa di seluruh dunia hutan diancam aktiviti pembalakan? Sindiket yang gila akan duit menceroboh dan membunuh fauna dan flora di kawasan hutan simpan. Okay, jadi dekat sini, kat atas ni kita dah jumpa dah kesan kan? Kesan kemusnahan alam. Apa dia? Di atas ni. Membunuh. Nampak ni? Membunuh fauna dan flora di kawasan hutan. Okay, membunuh fauna dan flora. Okay, yang ni bahan kedua. Okay, kita lihat bahan 3 iaitu pantun. Diberikan pantun sayangi alam.
Okay, untuk pantun, kamu lihat baris ketiga dan keempat saja. Sebab baris ketiga dan keempat ni ada maksud. Indahnya negara tercinta, daun merimbun, laut membiru. Mari dijaga alam semesta, jadi warisan generasi mendatang. Okay, adalah kesan. Tak ada kan? Andai musnah alam sekitar, bersedia hadapi segala musibah. Yang ni adalah apa kesan dia? Musibah. Manusia akan ditimpa musibah. Harta binasa, nyawa terkorban. Ini juga kesan. Keindahan alam turut hilang. Ini kesanan apa dah? Yang mana harta biasa? Korbankan nyawa. Kemusnahan harta benda. Kan? Yang ni kalau dalam bentuk puisi atau sajak atau pantun, kamu kena bina ayat sendirilah. Maksudnya kamu kena nyatakan dalam bahasa yang standard. Kamu tak boleh lah ambil daripada pantun, kamu tak boleh ambil baris pantun macam ni. Faham tak? Sajak pun sama, kamu tak boleh ambil baris sajak tu sebiji, sebaris tu kamu letak dalam jawapan, tak boleh. Kalau petikan boleh ambil terus daripada puisi tu kamu letak dalam jawapan kamu. Kamu kena ubah dia untuk menjadi musibah. Ni maksudnya apa? Apa maksud musibah? Perkataan lain bagi musibah apa? Dia tak boleh ambil perkataan yang sama dalam kemarangan. Bencana. Kamu kena nyatakan, kamu kena beri jawapan manusia akan ditimpa bencana. Untuk pantun ataupun sajak, syair, kamu tak boleh ambil ikut ayat dia ni. Kamu kata okey, kesan kemusnahan alam sekitar akibat manusia ialah manusia bersedia hadapi segala musibah. Harta binasa, nyawa terkorban, keindahan alam turut hilang. Yang tu tak boleh. Yang tu mungkin tak ada markah. Kamu kena nyatakan, jika alam sekitar musnah, manusia akan ditimpa bencana. Kemudian banyak nyawa akan hilang, akan mengorbankan banyak nyawa, akan menyebabkan kematian, kan? Ya. Menyebabkan kematian dan juga kemusnahan harta benda. Binasa ni tukar jadi musnah. Sementara selain itu, keindahan alam turut terjejas. Okay? Jadi ada banyak tadi kan, bahan 1 ada 4 tak salah cikgu, bahan 2 ada 1, bahan 3 ada 3. Jadi nyatakan saja semua, sebab jawapan ni pendek-pendek dan jumlah peruntukan markahnya ialah 4. Ni sini 4 ni. Mungkin bahan 1 tu dia akan ambil 2 ke, bahan 2 dia ambil 1, bahan 3 tadi dia ambil 2, 1 lagi tu. Okay? Tapi jawapan mesti dalam ayat yang lengkap lah. Faham? Okay, kita lihat nombor 3. Soalan kebat. Alam sekitar sangat penting dalam kehidupan manusia dan menjadi tanggungjawab bersama untuk memuliharanya. Okay, ada beza pulihara dan pelihara. Kalau pelihara tu apa? Pelihara tu kita menjaga benda yang dah ada. Menjaga. Kalau pulihara, kita pulihkan dia balik. Pulihara kita memulihkan semula. Contoh kalau pokok dah ditebang kan, pokok balak banyak dah ditebang, kita tanam balik pokok balak. Tu maksud pulihara. Kalau pelihara, kita akan jagalah, jangan bagi ditebang, macam tu. Okay. Jadi soalan kat sini, alam sekitar penting. Jadi pada pendapat anda, apakah kepentingan memelihara hutan? Apa kepentingan kita pulihkan balik hutan di negara kita ni? Untuk generasi yang akan datang. Tu okay, agak umum juga tu. Jawapan yang spesifik sikit apa? Agar dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Okay, betul juga kan. Lain tu apa?
dapat memastikan flora dan fauna tidak terancam. Okey. Lagi ataupun hutan ni penting untuk apa? Untuk kawasan tadahan air hujan, untuk tempat habitat. Kalau kita kata Untuk habitat flora dan fauna. Ya, untuk menjamin habitat flora dan fauna agar tidak musnah kan. Agar flora dan fauna, habitat flora dan fauna apa? terpelihara. Terpelihara. Okey, lain. Tadi Ikmal nak tanya apa? Kalau kita kata untuk ekonomi boleh? Tak boleh? Boleh. Untuk menjana ekonomi negara. Kan? Meningkatkan. Boleh. Meningkatkan pendapatan negara. Boleh? Ada lagi tak? Sekurang-kurangnya berapa jawapan? Kalau kamu dapat lebih pada 3, berikan 3. Sebab takut yang kamu bagi 3 tu ada satu salah ke kan? Rugi juga. Jadi kamu berikan lebih. Kalau ada masa lah sebab ni dari segi pembagian masa juga penting. Kamu kena pastikan kamu sempat lah menulis jawapan. Okay. Baik. Saya rasa boleh jawab dah tu. Nanti cikgu nak kamu jawab dah ayat lengkap. Okay, yang keempat. Pada suatu petang, ini dia berikan situasi. Pada suatu petang anda sedang memancing ikan di sebatang sungai yang jernih. Tiba-tiba anda ternampak 3 orang pemuda yang sedang mengangkat beberapa tong yang mengandungi cecair. Mereka mencurahkan cecair tersebut ke dalam sungai. Setelah mereka beredar, anda mendapati warna air sungai semakin keruh dan kelihatan beberapa ekor ikan mulai terapung. Anda yakin bahawa cecair tersebut ialah sisa toksik. Okay, jadi sebagai rakyat yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu mengatasi masalah ini? Melaporkan kepada pihak berkuasa. Okey, jadi kita nak laporkan tu, apa perkara pertama yang kamu perlu buat bila kamu nampak tu? Saksikan sendiri kejadian tu kan? Lapor ke Jambatan Alam Sekitar. Ya, tadi dah sebut dah. Betul lah tu. Contoh kita bawa kes tu pergi mahkamah. Dia pesalah tu kena sebagai pengajaran. Itu tinggi sikit tu, sampai ke mahkamah kita tak boleh kita yang bawa. Kita boleh melaporkan tu, maksudnya kita menghubungi Jabatan Alam Sekitar ataupun Jabatan Pengairan dan Saliran, ataupun kita boleh menulis email kepada Jabatan Alam Sekitar kan. Email aduan lah. Betul tak? Dan kita bila kamu dah tangkap gambar tu, kamu boleh buat apa? Tular tu. Boleh. Boleh. Kan bila suatu tu kita, contohnya kita tak tahu kita nak lapor kat siapa, kita tularkan je lah. Ada orang buang tong sisa toksik ke sungai. Jadi benda tu akan tersebar, jabatan ataupun pihak yang berkuasa tu akan segera ambil tindakan. Betul tak? Betul tak? Okay. Jadi mungkin ada lagi cadangan lain, kamu boleh berikan jawapan lah. Kiranya benda ni berlaku depan mata kita, lepas tu apa yang kita buat? Ya, tu dia bagi situasi tu. Pada suatu petang anda sedang mancing ikan. Awak bayangkan lah. Kamu bayangkan kamu sedang mancing ikan di sebatang sungai yang jernih. Kan? Tiba-tiba kamu nampak ada 3 orang pemuda. Apa lagi, ambil lah phone. Kita bayangkan kita ada dalam situasi tu. Kamu sedang mancing tapi kamu duduk handphone kan. Contoh macam tu lah. Jadi daripada handphone yang kamu pegang tu, kamu rakamlah kejadian tu. Ataupun kamu kata apa, memanggil orang kampung boleh juga kan, memanggil orang kampung supaya ramai-ramai ke sungai untuk menghalang pemuda-pemuda tersebut. Boleh tak? Boleh juga kan? Tapi takut lambat tindakan tu. Jadi orang-orang yang pemuda-pemuda tu tadi dah hilang lah. Faham? Jadi perkara pertama yang saya rasa ambil gambar ataupun video tu yang lebih, langkah yang lebih bijak. Itu langkah yang paling berkesan. Kalau kita nampak sesuatu kan sekarang ni, semua akan rakam. Tiba-tiba tengok macam-macam cerita dah. Kan?
Faham? Okay, ada soalan? Sampai yang ni je lah. Tak ada dah lah. Cikgu nak sobat soalan 7 lah. Ya, soalan 7 ni nanti saya akan bagi letak dalam grup. Soalan ni dengan apa tu? Semua bahan-bahan tadi lah. Bahan untuk soalan. Kira buat soalan 7 je lah. Ya. Okay. Soalan 6 tadi saya dah bagi jawapan kan. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih cikgu.